Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam Ramadan yang ke-7 pada anda semua. Okey, baiklah. Hari ini hari yang sangat istimewa kerana sebentar lagi kita akan bersama Puan Wawa Sauki yang akan share ilmu mahal juga pada kita semua ni tentang bagaimana ibu nak hadapi anak-anak yang tantrum. InsyaAllah perkongsian hari ini akan beri lebih banyak kesedaran pada ibu-ibu bagaimana sebenarnya bila kita ada ilmu, kita boleh uruskan emosi kita dengan baik dan menguruskan emosi anak dengan baik. Sebab kalau ibu tu tak ada ilmu untuk menguruskan anak-anak, dia akan efek juga emosi ibu, emosi satu rumah tu nanti Kang. Okey. Jadi alhamdulillah hari ni dah masuk Ramadan ke-7. Apa agaknya menu anda sebentar lagi? Okey. Sambil-sambil nak masak-masak tu, mari kita tonton live ini. Saya akan jemput Puan Wawa sekarang untuk bersama saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Puan Wawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Norazian sebab sudi untuk menjemput saya buat sharing pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih juga pada Puan Wawa kerana sudi untuk bersama kami bersiaran di wall page saya sebab di sini ramai ibu-ibu, wanita-wanita yang nak dapat sokongan emosi. Di wall saya ni mereka dah faham bahawa perkongsian saya banyak melibatkan wanita, melibatkan emosi, bagaimana mengurus kelukaan, mengurus emosi, nak rawat hati kan. Jadi hari ini kita akan bawakan Puan Wawa untuk membincangkan salah satu topik yang sangat penting sebenarnya. Sebab bila kita bicara tentang emosi ibu, ianya pasti melibatkan emosi anak. Jadi saya yakin Puan Wawa adalah orang yang ada pengalaman dan sesuai sangat untuk berkongsi ilmu tentang topik anak tantrum ni sebab saya juga ada dapat ramai juga yang bertanya anak saya macam ni, anak saya macam tu. Jadi saya rasa orang yang sesuai Puan boleh share lah. Puan Wawa mungkin lebih berpengalaman. Sebelum kita serahkan pada Puan Wawa untuk share ilmu beliau tentang anak tantrum ni, kita nak tanya, nak berkenalan dulu, nak ajak ramai-ramai kawan kita, kawan-kawan follower dekat FB ni. First nak minta semua bagi icon love dan komen ramai-ramai anda menonton daripada mana. Kita nak tahu juga suara kita ni clear ke tak clear ke kan. So anda semua bagi tahu anda menonton daripada mana dan belanja love banyak-banyak pada kami supaya boleh bila you bagi energy love banyak-banyak, kita boleh bagi balik energy love banyak-banyak melalui sharing-sharing yang lebih menarik kan, lebih semangat. Kita nak bagi semangat dekat Puan Wawa ni sebab beliau sudi lapangkan masa beliau walaupun saya tahu beliau sangat sibuk kan nak masak time-time ni kan, tapi beliau sudi lapangkan masa untuk kita semua. So satu penghargaan untuk kita sepatutnya beri penghargaan lah dengan tanda sokongan kita, bagi love banyak-banyak dan tekan share ramai-ramai. Okey Puan Wawa, boleh kenalkan diri siapa sebenarnya Puan Wawa ni di media sosial. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada semua yang sudi menonton live pada hari ini. Alhamdulillah. Walaupun kita menimba ilmu daripada rumah ni, tapi insya-Allah dia punya pahala sama macam kita keluar rumah untuk pergi majlis ilmu kan. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebelum saya bermula, saya nak share sikitlah. Saya Wawa Syauki atau nama sebenar saya Farah Najwa. Sebenarnya saya mula menulis secara santai lah sebab minat saya dalam bidang parenting. Tapi bermulanya start viralnya waktu saya start betul-betul serius lah waktu saya dapat tahu yang anak saya ni dia ada masalah sensori. Anak saya ni kalau di compare dengan kanak-kanak lain, dia punya perkembangan sangat cepat. Dia seorang yang mudah tangkap. Kalau kita ajar cepat je tangkap. Kalau macam pendengarkan dia surah kan, umur 2 tahun tu dah banyak surah yang dia dah boleh hafal, alhamdulillah. Dan waktu 2 tahun tu dia dah boleh beza huruf kecil dengan huruf besar, dia dah boleh kenal dan matchkan. Lepas tu dia dah boleh
kalau kereta kat luar tu kan, dia dah boleh kenal lah kereta Subaru, Mitsubishi, Ford, Kancil, semua dia dah kenal lah. Okay. Tapi ada satu, walaupun dia macam kanak-kanak yang sangat cepat, tapi ada satu perangai dia yang macam lain sikit daripada kanak-kanak lain. Dia nampak lebih agresif sikit. Lepas tu dia punya perangai penggeli dia tu kan macam melampau-lampau kan. Orang lain kalau baju basah, okay, baju basah kan, tapi dia punya expression bila baju basah tu melampau-lampau, menjerit, kalau pakai kasut pun menjerit, pegang ais menjerit, over tau, over. Benda-benda kecil dia geli, tengok seat kulit pun dia geli nak duduk, pasir dia geli tau. Kalau tu orang panggil apa sebenarnya? Itu panggil, nanti kita akan sentuh bab tu, ada masalah sensori lah. Dan bila waktu tu baru saya tersedar, waktu itu kali pertama saya pergi kelas dengan occupational therapist. Saya dapat tahu pasal benda tu. Dan waktu tu saya terdetik, sebenarnya kita parents ni kalau niat kita baik macam mana pun, nak ada anak jadi hufaz ke, nak anak cemerlang macam mana pun, anak jadi pandai ke, tapi sebenarnya niat tak cukup kalau kita parents tak cukup ilmu untuk didik anak-anak. So atas rasa tanggungjawab tu lah saya start menulis. So bila saya nulis, satu hari Dr. Taufik dia terperasan dengan penulisan saya. So dari situ dia dia approach saya untuk jadi penulis di bawah syarikat beliau, The Parenting. So start daripada situ, penulisan saya alhamdulillah dengan bantuan beliau kan viral dan alhamdulillah dalam masa setahun macam tu saya di follow oleh 20,000 followers di Facebook. Alhamdulillah. So saya rasa seronok lah sebab makin ramai followers, kita punya ilmu yang kita nak sampai kepada orang tu boleh meliputi kepada lebih ramai orang. Alhamdulillah, insyaAllah. Begitulah adanya. Subhanallah, menarik ya. Maksudnya kisah yang dilalui oleh Puan Wawa ini adalah sebenarnya satu persediaan untuk dia menjadi seseorang yang menginspirasikan, seorang yang bermanfaat, seorang yang menyambung sebenarnya, berbuat kebaikan kepada masyarakat. Subhanallah, asbab daripada anak tersebut. Subhanallah. Macam mana bila Puan Wawa hadapi situasi begitu dengan anak? Berapa lama dapat detect tu, macam pelik tu kan, kalau setengah orang dia macam biasa je ni. Macam mana Puan Wawa sendiri dapatkan sedar ni tak cepat, berapa lama? Sebab kalau ikutkan ramai kanak-kanak yang sebaya dengan dia lahir pada tarikh yang sama. So saya tengok alhamdulillah anak sini laju sikit daripada budak lain ni. Cuma itulah peliknya dekat tingkah laku dia. Waktu yang obviousnya waktu di umur 2 tahun lah. Waktu tu yang memang nampak dia punya tantrum, dia punya all the kepribadian emosi dia masa tu memang obvious lah. So alhamdulillah dia memang ada beza budak yang macam ada setengah orang kata alah biasalah budak-budak beza Sebenarnya kalau kita perhatikan ada tingkah laku yang tidak kena pada kanak-kanak, tingkah laku tu sangat berbeza dan dia punya perkembangan sampai berbulan-bulan, memang kita kena alert lah dan bawa jumpa pakar. Kita tak boleh biar sebab kalau kita biar, kita takut bila anak masuk sekolah esok dia efek. Satu perkembangan kecil yang kita biarkan tu dia akan melirik affected sampai besar, sampai anak sekolah nanti. So kalau kalau saya tanya soalan, antara faktor ada sebab ke dia jadi ada ataupun memang genetik ke, apa sebenarnya yang faktor tu sebenarnya benda tu kita akan masuk dalam kita punya bincangan nantilah, sharing saya nanti. Sebab ada kaitan juga. So kita simpan dulu. Boleh tak? Boleh. Okey, sebenarnya soalan tu dia dah jadi excited sebenarnya, itu yang nak tanya tu. Wow,
sangat menarik sangat nak tahu sangat kan sebab ni kisah benar dan ilmu ni sebenarnya sangat-sangat berguna untuk lebih ramai wanita, ibu-ibu lah especially yang tak kisahlah tak kahwin lagi ke, kalau tak ada tak kahwin ada anak saudara kan. Jadi benda ni Betul. sebenarnya sangat penting. Jadi terima kasih Untuk sangat Puan semua. Hawa sudi share kan. Okey, sekarang saya boleh jemputlah Puan Hawa untuk sharekan ilmu yang insya-Allah boleh menjadi saham kebaikan pada Puan Wawa juga insya-Allah. Bersama kita InsyaAllah. teruskan. Ya, Betul. saya serahkan untuk Puan Wawa ambil sharing. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi join live pada hari ini. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan ilmu yang insyaAllah akan bantu selesaikan salah satu kemulut yang berlaku dalam hidup kita sebagai parents lah. Terutamanya yang ada anak-anak kecil. Okay. Yes. Satu topik berkenaan dengan tantrum. Bagaimana kita nak menghadapi anak bila anak tu tantrum. Okay. Next. Okay. Apa khabar semua? Masih mampu waras ke? Dah seminggu, dah sebulan lebih duduk dekat rumah dengan anak-anak terperuk kan? Juggling between nak selesaikan kerja office kan? Nak jadi chef lagi, nak jadi cikgu lagi kepada anak-anak kan? So, apa khabar? Sudah masih waras ke? Hopefully semuanya okay. Alright. Okay, bila kita bercakap soal tantrum, of course kita akan terbayangkan tingkah laku anak yang mencabar kan. Crying kids, tantrum kids, meltdown kids dah tentu are not an enjoyable parenting moment. Nak pula anak tu kalau dia buat perangai tu dekat mall, dekat kenduri orang, Masya Allah. Dia tak seronok sebab apa? Sebab akan ada mata-mata orang awam yang memandang. Dan yang tak best tu orang-orang yang pandang dia akan ada satu judgemental sekali kepada ibu dia yang dah lah struggle nak bantu anak yang tengah meltdown tu kan. Kena judge pula lagi kan. Dan tentu that's not an enjoyable moment yang kita kena hadapi dengan anak. Betul tak? So next. Okay. So waktu sebelum kita kahwin kan, kita tengok anak orang, kita tengok kat internet, Masya Allah comelnya anak orang kan, comelnya baby, rasa nanti tak sabarnya bila kahwin nanti nak ada baby kan. But once kita dah ada anak, dah kahwin, dah ada anak, that's when the reality hits you. Rupanya yang comel-comel tu sekejap je. The rest yang kita kena hadap adalah tantrum anak tu. Okay, next. Waktu itulah kita perasan rupanya anak tu tidaklah comel mana pun kan. Awal-awal tu memang comel tapi bila dah mengamuk kita sendiri tak ke mana hilang comelnya. Alright. Dan next. Dan kerana itulah kita waktu mula kahwin, suami kenal kita sebagai seorang yang cantik, sebagai seorang yang ayu, sopan macam Mira Filza. Tapi once dah ada anak, tiba-tiba kita punya personality bertukar jadi singa. Kan? Kerana menghadapi kerana anak-anak tu, tiba-tiba kita punya karakter tu hilang. Karakter kita punya sopan tu hilang. Tiba-tiba bertukar jadi singa. Tak pun yang kita takut jadi macam ni lah yang seterusnya next ni. Takut-takut kita jadi macam ni. Okay? Sebab apa? Sebab parenting moment is not an easy process. Kita perlu hadapi benda-benda yang meragut kita punya estetik diri, meragut kita punya energy kan. Kita punya kelebihan-kelebihan kita sebagai wanita tu kadang-kadang boleh hilang disebabkan oleh nak membesarkan anak yang memerlukan kita punya komitmen penuh. Okay? Okay, next. Okay, bila kita bercakap tentang tantrum, okay, dan tentu kita akan terbayang perlakuan-perlakuan negatif seperti menjerit, menendang, memukul, menggigit, berguling, menghempas badan, meludah dan sebagainya. Okay? Ni kalau rasa macam bila menghadapi anak tu kita rasa susahnya. Tapi jangan risau, bukan hanya kita yang menghadapi benda ni. Sebenarnya walaupun saya kononnya ada ilmu parenting kan, direzekikan ada ilmu parenting, tapi tetap saya tak boleh lari daripada menghadapi anak-anak bila anak-anak ada perangai macam ni lah. Dan masalah-masalah ini juga dihadapi oleh bukan sekadar mak-mak kat Malaysia, dekat Singapura, Brunei
dekat Australia, dekat Arab, dekat China, Jepun, semua menghadapi masalah yang sama. So kita jangan down bila anak kita ni ada buat masalah perangai-perangai macam ni. Kita semua menghadapi struggle yang sama. So apa yang beza adalah bagaimana kita mengendali anak tu bila mereka buat perangai macam ni. Dan sebenarnya perlakuan negatif yang kita tengok ni, menjerit memuka menendang ni semua, mungkin ada yang tahu dan ada juga yang tak tahu. Sebenarnya benda-benda ni bukan sekadar tantrum. Dia boleh jadi meltdown, dia boleh jadi tantrum. Apa beza meltdown dengan tantrum tu? Dia memang berbeza. Kita kena tahu bila anak mengamuk ni kita kena pasti adakah anak tu tantrum atau meltdown. Kerana apa? Kerana dua perkara ini cara kendalinya berbeza. Okay, so kita kena pasti dulu apa itu tantrum dan apa itu meltdown. Tantrum ataupun terapis panggil sebagai top down behavior lah. Tantrum adalah satu perilaku yang anak lakonkan sebab dia nak dominate orang dewasa ataupun especially parents lah. Dia nak dominate sebab dia tak nak buat benda yang parents tu buat. Dia tak nak buat benda yang parents suruh buat ataupun dia nak benda yang parents tak bagi. Dia lakonkan tantrum tu supaya dia menang lah. Dia dapat apa yang dia nak ataupun dia tak dapat buat apa yang dia tak nak buat tu. Okay, dan selalunya kita dapat lihat lah anak yang tantrum ni, dia kalau dia mengamuk, mata dia akan perhati kita. Itu tantrum. Dia macam melakonkan supaya nak dominate kita. Manakala meltdown ataupun para terapis panggil sebagai bottom up behavior ini adalah tingkah laku yang anak-anak terjemahkan kerana mereka punya keperluan fisiologi. Yang pertama lah, keperluan fisiologi dia tak dipenuhi. Contohnya tak cukup makan, lapar, tak cukup rehat, tak cukup tidur kan. So badan dia jadi tak sedap, tapi dia tak tahu macam mana nak cakap pada orang dewasa yang di badan dia tak sedap. So dia lakonkan dengan cara, dia ekspresikan dengan cara tantrum. Okay. Ataupun anak tu overstimulated. Selalunya anak-anak yang terlalu banyak berdepan dengan gadget lah, especially sebab anak-anak ni sebenarnya Allah ciptakan mereka ni banyak tenaga dan tenaga mereka tu mesti disalurkan dengan aktiviti-aktiviti aktif. Tapi kalau anak ni banyak mengadap gadget, tidak bergerak, tenaga itu tersimpan, so itulah antara penyebab tercetusnya meltdown. Okay, dan yang ketiga adalah yang saya nak kupas lebih sikit tentang masalah sensori dan refleks. Yes, masalah sensori dan refleks ni boleh menyebabkan anak ini meltdown. Okay, nanti kita cerita. Dan ataupun anak tu tak sihat. Dan selalunya bila anak meltdown, kita pucuk macam manalah, kita membebel macam manalah, kita punish ke, kita reward ke, anak tak boleh bertenang. Sebab apa? Sebab dia sendiri dia sendiri struggle lah untuk regulate dia punya emosi tu. Okay, walaupunlah kita panggil motivator tersohor dalam dunia, kita panggil Dr. Fadlah Kamsah kan, suruh bagi motivasi kat depan anak tu, bagi anak tu berhenti nangis kan. Takkan dapat anak tu berhenti nangis. Sebab apa? Sebab dia tak ada, ini kita akan cerita next ni. Okay, next. Wow. Kenapa kita kena faham ini? Kita bayangkanlah, kita analogikan otak anak ni ibarat rumah 2 tingkat. Rumah yang 2 tingkat ni, yang tingkat bawah tu adalah di mana berlakunya aktiviti-aktiviti emosi, tercetusnya emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa. Itu dekat tingkat 1. Dan tingkat atas ni adalah kilang untuk memproses emosi-emosi tersebut. Okay, tapi untuk anak yang 2 tahun, mereka belum ada, especially 2 tahun lah, 2-3 kan selalu umur yang tantrum ni umur 2 tahun kan. So untuk anak yang umur macam ni, dia hanya ada bahagi tingkat bawah je, dia tak ada kilang yang nak memproseskan emosi tu. That's why kita tengok anak-anak yang ada emosi yang mengamuk-ngamuk ni, dia tak boleh nak regulate sebab dia tak ada kilang nak memproses punya emosi tu. Macam kita ada cotton, kita nak buat baju tapi kita ada cotton, kita tak ada mesin nak buat baju tu. So you know,
berkumpul kortin tu dekat tingkat bawah. Betul. So macam itulah diibaratkan anak. So once bila anak tu dah start terbina otak rasional ataupun yang kita panggil seperti tingkat atas tadi tu, otak rasional tu akan start berkembang pada usia anak 4 tahun. Waktu itulah kita boleh nampak anak beransur kurang tantrum dan boleh nak regulate dia punya emosi. Itulah sedikit mengenai asal usul meltdown ni. Okay, next. Kenapa, sekejap kalau boleh tanya kenapa tantrum dengan meltdown tu dia jadi dua perkara berbeza? Maksudnya tantrum tu dia hanya boleh berlakon dan dia boleh berhenti. Yang ni memang dia tak boleh proses. Macam tu. Dan semua budak-budak dia selalunya kalau macam budak yang contohlah nak handphone kan, budak nak handphone. Dia dah tahu mak dia tak bagi, tapi sebab dia nak juga, so dia sama ada dua lah. Dia rasa kecewa. So dia rasa kecewa, itu adalah meltdown lah. So kita boleh gabungkan cara untuk mengendali. Dan satu lagi sebab dia nak dominate kita supaya kita rasa takut, alamak anakku dah start menangis dah, bagilah juga kan. Kita pun terus bagi. So dia nak dominate kita supaya kita bagi tu. Dia lakukan dia punya nangis tu untuk kita mengalah bagi apa yang kita tak bagi tu tadi. Itu tantrum lah. Meltdown tadi yang masalahnya tadi tu lah, dia memang tidak automatik, dia memang tak boleh nak regulate emosi dia. Okay, so kalau kita tengok pada penyebab meltdown tadi, dia kalau penyebab yang ketiga tu saya tulis saja adalah masalah sensori dan masalah refleks. So kenapa masalah sensori dia boleh menyebabkan tingkah laku anak ni mengamuk, tingkah laku macam saya cerita tadi. Okay, kita andaikan kita cerita dulu apa itu sensori, masalah sensori ataupun dipanggil sebagai sensory processing disorder. Masalah sensori ni kalau anak tipikal kan, kalau anak tipikal dia bermain, dia buat aktiviti, dia menggunakan tangan dia. So bila dia menggunakan tangan, tangan dia akan menerima input sensori sentuhan dan input tersebut akan masuk ke dalam otak dan diproses dengan baik. Okay, kalau anak tu main ataupun tengok luar kan, tengok persekitaran kat luar, so dia boleh, mata dia, deria dia boleh dapatkan input dengan baik dan boleh proses dengan baik. Tapi apa yang berlaku pada anak yang ada masalah sensori, mereka tak mampu untuk proses input itu dengan baik. Dia sama ada anak tu proses input yang diterima deria secara berlebihan atau berkurangan. Tapi selalunya untuk anak yang kita nampak tingkah laku dia mengamuk-ngamuk ni disebabkan sensori ni, sebab input yang diterimanya berlebihan lah. So boleh faham tak Sofah? Maksudnya macam plug kan, plug kita nak pasang lampu ada plug, so kita plug in, lampu tu terlebih tenaga, so apa yang jadi dia kan dia jadi something wrong lah. So itu masalah sensori ni kebiasaannya berlaku pada anak autism, anak Down syndrome dan anak-anak istimewa, tetapi possible juga berlaku pada anak-anak tipikal. Anak-anak tipikal yang macam anak saya tu, anak tipikal yang ada masalah sensori. Dan sebabnya dia boleh nampak lah dia punya ada tanda-tanda fear paralysis reflex yang menyebabkan dia ada masalah sensori ni lah. Itu nanti kita ceritalah pasal reflex ni. Dan nak faham kenapa anak ni mengamuk, cuba kita bayangkan kita pergi keluar, kita daripada dalam rumah, tiba-tiba kita pergi keluar, kita boleh nampak cahaya matahari macam biasa kan. Tapi untuk anak yang ada masalah sensori visual yang keterlaluan, bila dalam rumah dia pergi keluar, dia tengok cahaya matahari tu terlalu cerah untuk dia macam terima. Macam kita tengok orang ada masalah sensori ni, dia macam kan, dia respon dia keterlaluan. Ataupun macam anak autism kan, kalau kita pergi pasar malam, kita dengar bunyi bising kan, kita boleh proses, kita boleh tapis mana kita nak dengar, mana kita nak dengar. Tapi untuk anak autism yang ada masalah auditory ni, ada masalah sensory auditory ni, dia input dia macam keterlaluan. That's why kita tengok tiba-tiba dia meltdown. Okay,
So di situlah antara sebabnya kenapa anak-anak yang ada masalah sensori atau anak-anak istimewa ini boleh meltdown. Alright. Dan seterusnya adalah that's why kita 2 tahun pertama tu kena banyak-banyak beri stimulasi sensori ke anak. Buat aktiviti yang berkaitan dengan sensori anak, stimulate supaya anak tu dia punya mental development dia boleh berintegrasi dengan baik menggunakan sensori. Okey, yang seterusnya ialah kenapa anak tantrum berkemungkinan anak tu ada masalah refleks. Refleks ni apa? Refleks ni adalah aktiviti automatik yang berlaku dalam badan lah. Sebagai contoh, bernafas, buang air, makan. Tu benda-benda yang kita tak payah ajar, memang tubuh tu dah tahu macam mana nak buat. Tapi kalau untuk yang refleks yang berkait rapat dengan tingkah laku anak ni, ada 2 lah. Kalau saya belajar daripada OT Sharina dengan OT Aisyah, 2. Yang pertama adalah moro reflex dan yang kedua adalah fear paralysis reflex. Moro reflex ni adalah refleks yang baby kalau macam nak terjatuh ke gayat ke dia macam ni. Dia macam terkejut kan, dia beri respon macam tu. So moro reflex tu berlaku waktu anak dalam rahim dan akan patutnya dah settle waktu anak 6 bulan. Waktu anak 6 bulan sepatutnya dah tak ada dah terkejut-terkejut tu kurang lah. Tapi untuk anak yang moro reflex tak settle, kita boleh lihat sampai ke besar pun kita boleh lihat dia ada masalah sensory overload, mudah takut dan terkejut, kawalan impulsif rendah, mood swing, mudah resah dan suka bersosial. Dia macam kita tengok dia slow sikit lah kan. Dan yang kedua adalah fear paralysis reflex. Fear paralysis reflex saya tengok ini macam tanda yang ada kat anak saya lah. Dia low tolerance to stress, hypersensitive, dia punya sensory hypersensitive, dia mudah meltdown, lepas tu dia kelihatan agresif daripada budak lain. Tapi bila pergi sekolah, dia jadi pendiam. Kat rumah dia aktif kan, aktif macam agresif tapi kat rumah dia jadi pendiam. So dia punya anxiety, tahap anxiety dia tinggi. So, budak-budak pun yes, budak-budak. Dan sebenarnya antara punca masalah-masalah refleks dan sensori ni sebenarnya banyak berpunca daripada waktu mengandung tu. Macam mana kita berhadapan dengan stres. That's why kalau mengandung tu elak-elak lah stres. Sebab benda tu memang efek kepada kandungan. Jadi sampai ke anak besar. nak tanya pun awal kan, maksudnya andailah ibu tu dia memang tak tahu pun, dia macam yelah dia tak ada ilmu, dia sebenarnya budak tu dah ada masalah perkembangan daripada kecil, jadi dia sampai besar budak tu dia hidup dengan orang yang biasa, cara didikan yang biasa, so memang akan efek lah sampai dia dewasa kan sebenarnya. Yes, sebenarnya memang akan efek sampai dewasa. Tapi kita kena ingat yang kita punya otak ni dia macam plastisin. Dia boleh dibentuk. Dia boleh diacu. Maksudnya dia boleh dilatih lah. Tapi once dia boleh dilatih dan bina connection baru, tapi once 26 tahun tu dia punya otak neocortex ataupun otak rasional dah fully terbentuk, fully form. So nak buat proses perubahan itu agak susah lah. That's why kalau nampak anak tu problem dari awal sebelum 26 tahun tu, cepat-cepat settlekan. Sebab anak tu 26 tahun. Macam rebung lah, kalau cepat settlekan, cepat kita lentur lagi mudah. Kalau makin lambat kita lentur makin payah. Betul tak? So anak-anak pun kita kena ingat macam ni lah. Okay? Dan anak-anak ni, betul, penting juga. Dan anak-anak yang ada masalah ni, kita perlu elak untuk marah. Kita perlu elak marah ke pukul ke. Sebab apa? Sebab moro refleks ni ataupun refleks ini, masalah refleks ni akan trigger kembali bila anak menghadapi situasi yang terancam. Sebagai contoh, dia demam lama ke, ataupun dia accident, ataupun kena marah, ataupun kena pukul. Waktu tu kita akan nampak dia punya refleks tu akan trigger balik. Okay? Tapi untuk menyelesaikan masalah refleks ini, dia adalah gerakan-gerakan yang tertentu untuk
untuk wired balik kat otak, untuk cakap kat otak, okay, badan ni dah habis reflect ni dah settle. Ada gerakan-gerakan dia, tapi buat gerakan ni kena rujuk pada terapis lah. Saya bukan terapis, jadi saya tidak ada kapasiti untuk mengulas lanjut berkenaan dengan gerakan-gerakan ini. Jadi sekiranya kepada parents yang perasan anak ada masalah macam ni, bawa rujuk pada pakar. Okay, lagi awal rujuk, lagi insyaAllah lagi cepat anak itu dibantu, insyaAllah. Jadi macam Puan Wawa cakap tadi, maksudnya dia ada kaitan juga dengan ibu masa mengandung tu emosi betul. ibu waktu mengandung. Baiklah. Dan bagaimana kita stimulate anak tu sendiri sebenarnya. So anak first 5 years tu kita kena banyak stimulate. Main, connection, bonding mesti ada kat anak tu. Kita tak boleh, kita first 5 years tu kita kena fussy dengan siapa anak tu duduk, apa yang dia apa stimulasi dia dapat satu hari tu dekat tempat dia dijaga kan. Kita kena fussy, kita fikir bab tu lah. Okay, seterusnya. Okay, walaupun katakanlah kalau kita perasan yang anak kita ada masalah seperti yang saya cakap tadi tu, yes, kita perlu kita perlu bawa anak berjumpa pakar, tapi dalam sesama kita as a parents kena lakukan untuk bantu anak tu. Lakukan aktiviti sensori. Kalau macam Oti Aisyah, dia sarankan dia aktiviti sensori ni dia cakap try guna teknik ARA. ARA ni maksud dia buat aktiviti 10 minit, rehat 10 minit, buat aktiviti kembali 10 minit. Kita buat sikit demi sikit supaya anak tu rasa bila dia buat aktiviti sensori, dia tak rasa macam benda tu sesuatu yang terpaksa dia buat. Rasa macam, yalah budak kalau kita paksa buat aktiviti kan dia rasa tak seronok kan. So kita try buat sikit demi sikit. Okay, dan yang kedua adalah try buat teknik brushing. Brushing ni panggil apa brushing tu, biasa budak autism ada gunalah brushing tu untuk stimulate anak punya deria supaya bila stimulate deria anak tu, dia punya stress level anak tu akan menurun. Dan yang ketiga adalah social story. Biasa anak-anak ni kalau kita cakap je dia susah nak faham ataupun macam tak dengar cakap kan. So dengan cara social story, menggunakan bantuan visual untuk bercerita pada anak, sebenarnya lebih mudah untuk anak faham. Okay, so kita mungkin boleh guna social story untuk cerita, okay, kalau mengamuk kena buat macam ni, kalau mengamuk tak boleh rosakkan barang, tak boleh cederakan orang, mungkin boleh buat cara macam ni. Kita guna visual cue macam tu. Okay, seterusnya ialah macam saya cakap tadi, kita elak meninggikan suara atau memukul. Sebab apa? Perbuatan tersebut kita risau dikuatiri anak tu punya refleks akan trigger balik. Okay? Dan yang seterusnya, merujuk pada pakar untuk rawatan. Tak boleh biar, sebab kalau biar anak ni, kalau kita tak tahu cara macam nak settle, dia tak boleh settle sendiri. Dia benda tu akan bawa sampai ke besar. So kita tak nak benda tu berlaku, bawa cepat-cepat. Sebab ramai parents yang anak dah start sekolah, bila dapat komplain daripada cikgu, baru tahu anak ada masalah. So kalau ada, kita kenal pasti ada tingkah laku anak yang macam tak kena, cepat-cepat bawa jumpa pakar. Okay. Okay, kenapa? Next. Kenapa kita, anak tantrum ni kita kena handle dengan baik? Kenapa kita tak boleh marah? Sebab apa? Sebab kita nak anak kita ni, kita nak kita membina dia sebagai seorang manusia yang mampu tahan tekanan. Kita nak anak kita ni menjadi dia another future adult yang bukan macam kita, yang bukan pemarah macam kita. Kita tak nak anak continue the cycle pemarah tu. Kita nak break the cycle. So anak kita jadi the new generation yang mampu untuk tolerate dengan stres, mampu untuk kawal marah, dan mampu untuk ada resilient dalam diri dia. Okay. Okay, bila saya cerita pasal tantrum dengan meltdown ni tadi, supposedly anak umur 4 tahun dia dah start ada regulasi emosi yang baik lah. Dan by 7 tahun, insyaAllah dia akan lebih matang lah. Okay. Tapi tapi jika kita parents, kita tidak memberi respon ataupun kita punya respon ni tidak memotivasikan anak untuk, macam cakap
Kalau kita parents bagi respon yang salah ataupun yang tak sepatutnya waktu anak tu meltdown atau tantrum, kita risau nanti tingkah laku anak tu dia terbawa sampai anak tu besar. Sampai 7 tahun pun still tak settle dia punya tingkah laku tu. Okay. So kita parents ni kena jadi motivator untuk anak jadi baik. Anak dia tak automatik jadi baik. Kita ibu bapa yang perlu beri motivasi untuk mereka jadi baik. So kita kena tanya diri kita, adakah kita punya respon kepada anak tu memotivasikan anak untuk jadi baik ataupun sebenarnya di sebaliknya. Kita takut kita punya respon tu buat anak tu lagi naughty. Alright? Okay, next. Betul. Anak dia akan dimotivated bila dia banyak buat baik tapi kita buat tak perasan je, kita tak puji dia, kita tak acknowledge dia, tapi once dia buat silap, waktu tu lah kita tangkap dia. Waktu tu lah kita membebel, kita marah dia. So itulah buat anak rasa motivated, demotivated. So untuk elak anak daripada saya ada baca satu kes ni tau. Sorry bukan. Ada seorang kawan saya dia cerita waktu dia kecil dulu, dia dengan abang dia selalu main baling-baling, kutuk-kutuk. Kadang dia orang baring je tapi dia orang buat bunyi-bunyi bising supaya dia dapat perhatian mak dia. Sampai macam tu sekali. Maksudnya anak ni dia nak perhatian. Kalau dia tak dapat perhatian tu bila dia buat baik, dia akan buat naughty. Asalkan dia dapat perhatian. That's why bila anak tu tengah baik, buat perangai baik tu, waktu tu kita tangkap dia. Okay. Tips, anak yang nakal memerlukan lebih pujian. So kalau kita rasa anak kita ni naughty lebih, kita lebihkan banyak memuji dia. Nampak dia buat baik, oh abang Masya Allah abang seronoknya, mama tengok macam ni lah bagus. Macam ni lah abang buat macam ni lah, mama rasa senang hati sangat dengan abang. Banyak-banyak puji anak yang macam tu. Okay. Okay, seterusnya. 4 strategi untuk anak untuk memotivasikan anak. Okay, yang pertama adalah kita, respon mak ayah. Parents kena beri respon yang betul waktu anak tantrum atau meltdown ataupun buat perangai lah tadi lah. Dan yang kedua adalah bonding. Bonding ni ada kaitan jugalah dengan parenting style. Yang ketiga adalah reinforcement. Dan yang keempat, teknik kawal ataupun teknik menyalurkan emosi. Okay, kita tengok satu-satu. Next. Okay, macam mana kalau anak kita tengah meltdown? Anak kita kata, abang, sorry abang, tak boleh handphone. Hari ni tak boleh handphone melainkan you dah habis belajar. Dah habis belajar baru mama bagi handphone. Tapi dia mengamuk-ngamuk. So macam mana kita nak beri respon? Pertama adalah kita samakan paras mata kita dengan anak. Kenapa kita nak samakan level energi anak dengan kita? Okay? Dan waktu tu kita pandang muka dia. Ini meltdown. Bukan tantrum. Meltdown adalah waktu anak tu sendiri susah nak regulate dia punya emosi. Okay, macam ada masalah sensory, ada masalah overwhelm tadilah. Okay, meltdown. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita samakan paras mata kita dengan anak, eye level. Okay. Kita pandang mata anak. Samakan energi kita dengan anak. Lepas tu kita maniskan wajah kita macam kita nak nurse dekat hospital tengok wajah kita waktu tengah sakit. Kita pandang anak tu dengan kasih sayang. Okay, dan yang ketiga adalah kita sebut apa yang dia rasa. Contohnya kita main teka-teka lah. Abang rasa penat ke? Kenapa? Abang rasa penat ke? Abang rasa frust ke? Abang marah ke? Abang letih ke? Kita sebut apa yang mungkin dia rasa. Supaya next bila anak tu dah boleh bercakap ataupun anak tu memang dah boleh cakap tapi dia tak tahu nak ekspresikan dia punya perasaan tu, dan bila dia dah tahu that words, next time mana tahu dia boleh guna words tu. Bila dia rasa something, dia tak payah mengamuk dah. Dia just guna words tu untuk ekspresikan apa yang dia rasa. Okay? Dan sebenarnya kalau kita sebut apa yang dirasakan oleh anak tu, kita sebenarnya validate feeling anak tu. Anak perlu di-validate dia punya feeling supaya bila dia dah rasa mak aku faham, lagi senang sebenarnya dia nak terima kita punya arahan yang seterusnya. Okay?
So kalau lah kata anak tu memang masih susah, masih tak terkawal, kita bawa anak ke tempat lain, tenangkan dekat tempat lain, teruskan peluk, teruskan calm anak tu. Okay. Dan try alih perhatian dia. Try alihkan perhatian dia dengan benda yang dia suka. Contohnya kalau dah habis idea sangat, keluarkanlah gadget ke kan, ataupun bagi dia buku kegemaran, ataupun tunjukkan, abang tengok tu apa tu. Kita alihkan perhatian anak tu supaya anak tu switch dia punya fokus dia dekat dia punya emotion, dia switch dekat benda lain. Okay. Dan bila once anak tu dah reda, kita dah calmkan dia, waktu itulah kalau kita nak kembali pesankan something, waktu itulah kita boleh pesankan. Okay. Contohnya anak tu macam dah okay, tapi dia terus nak menangis. So waktu tu kita boleh cakap kat dia, okay abang kalau dah okay, nampak macam abang susah nak berhenti nangis ni, tak apa abang nangis dulu. Kalau abang dah okay, nanti abang datang balik kat mama, okay? Alright. So selalunya anak yang macam ni, anak yang selalu sukakan perhatian, dia tak boleh kalau kita cakap macam tu, dia rasa macam alamak nanti mak aku tinggalkan aku. So dia pun akan usaha untuk regulate diri dia. Okay? Dan seterusnya kita bolehlah pancing anak dengan buat benda yang dia suka. Contohnya baca buku cerita kuat-kuat ke kan, ajak dia main ke. Kita boleh try benda-benda yang macam ni. Okay, seterusnya. Tapi kan sebenarnya ada banyak cara untuk kita bantu anak untuk medan tantrum. Kalau secara praktikalnya bagaimana untuk kita bantu anak, kan anak ni kadang dia punya perangai mengamuk ni disebabkan oleh perkara yang berbeza, betul tak? Jadi dah tentu respon pun yang kita berikan tak boleh satu template, kena macam-macam template. Tapi hari ni saya bagi satu template je. So mana tahu parents kalau kat luar sana rajin nak baca, boleh cari buku ni. Buku ni dia ada cerita pasal praktikal bagaimana nak menghadapi anak bila anak buat perangai. Okay, so boleh cari buku ni. Tulisan Adele Faber dengan Ellen Meslish. Okay. Baru perasan Sarah ada. Dah lama tak usik. Lepas ni kena usik lah. Kena buka balik. Okay. Itu bagaimana kita nak bantu anak meltdown. Macam mana kita nak bantu anak yang tantrum pula. Tantrum ni kan berbeza. Tantrum ni kan yang saya cakap cerita tadi. Anak ni dia lakonkan tantrum ni untuk dominate kita. Dia nak kita kalah. Dia nak dia menang. So apa yang kita kena lakukan? Yang pertama, kita buat muka hati kering. Kita buat muka hati kering. Kan? Kita jangan beri apa-apa. Waktu anak tantrum, dia selalu tengok muka kita. So kita jangan tunjukkan kat muka kita ni kita takut. Once dia nampak ada expression takut, dia akan naik share. So kita kekalkan muka hati kering. Buat muka hati kering, kekal tenang. Kalau anak still mengamuk, bertegas, cakap tegas. Sorry bang, mama memang cakap tak boleh. Kalau abang nak, abang kena habiskan makan baru mama bagi. So kalau you nak, you habiskan makan cepat. Awak habiskan makan cepat dan you boleh dapat cepat. Bertegas cakap ke anak. Okay? Sebenarnya bertegas ni tak perlu pun kita garang. Kita bertegas pun sebenarnya dah cukup buat anak. Okay fine, aku tak ada chance nak dominate mak aku. Macam tu kan. Maksudnya tegas tu bukan dengan kemarahan tapi dengan tindakan. Dengan muka dia. Tapi tak perlu tinggi suara macam tu kan. Betul-betul. Dan yang ketiga, kalau dia macam susah juga, kita boleh beri dia pilihan. Bila anak ni bila diberi pilihan ni, kita narrow down kan dia punya choice. So kita bagi pilihan kat dia. Okay, abang boleh menangis, tapi kalau contohlah kalau macam kita pergi masuk kedai kegemaran kita DIY kan. Kita dah cakap kat anak, okay hari ni mak nak ajak abang pergi DIY ni, tapi kalau masuk DIY ni mama nak beli spray je, tak ada beli benda lain, mama nak beli spray je, lepas tu kita keluar, okay? Tapi bila sampai sana, biasalah kan bila nampak tu dah tak boleh tahan diri ni, tak boleh kawal diri. Nampak mainan, tiba-tiba start lah dia tantrum dia tu kan. So bila once anak dah tantrum, apa yang kita boleh lakukan adalah kita kekal tenang ataupun kita beri pilihan ke anak. Okay, abang boleh nangis, tapi kalau abang terus nangis, kita akan terus balik. Tapi kalau abang boleh pergi kerja sama, abang berhenti nangis, kita boleh terus shopping.
terus jalan-jalan. Kita bagi pilihan yang dia rasa macam alamak aku tak ada chance. Kita kekal firm lah bila beri pilihan tu. Tapi dalam beri pilihan ni pastikan kita betul-betul buat apa yang kita cakap. Kalau walaupun kita rasa alamak kalau balik ni banyak lagi barang tak beli, tak boleh ni. Tak boleh, kita kena buat juga apa yang kita kena cakap, serupa bikin lah. Kalau dah kata nak balik je. Alright, supaya anak next time dia tahu dah. Dia tak ada chance nak mengamuk. Kalau aku mengamuk, mama memang tak ada chance lah akan dapat. Okay, dan seterusnya bila anak dah baik, kata kalau anak tu tantrum dan anak tu macam okay beralah lah, fine, tak dapat. Waktu anak tu dah okay, puji dia, cakap kat dia, terima kasih abang sebab bekerja sama dengan ayah ataupun mama. Kalau abang selalu macam ni, memang ayah sayang, mama sayang kat abang. Kalau macam ni perangai abang, memang mama respect kat abang. Terima kasih sebab sudi bersama dan terima kasih sebab sudi faham kata-kata mama ataupun peraturan mama. Okay. Dan seterusnya, kalau anak tu masih ada marah ke, masih tak settle lagi kan. So waktu tu dah boleh cakap dah dengan dia. Boleh ingatkan dia peraturan yang kita dah buat. Tapi jangan lupalah bab tantrum ni, kalau nak setkan peraturan, kita kena ingatkan anak sebelum jadi. Sebelum jadi tu kita dah cerita dulu. Kita dah bagi dia punya mind setting dah kat dia. Alright? Okay. Seterusnya. Back balik. Okay, kenapa kita kena buat macam ni? Biasa kalau anak buat perangai selalu kita marah je. Tak boleh ke marah terus? Okay. Dalam bab ni kita kena tanya balik diri kita. Adakah bila kita marah tu kita benar-benar mendidik dia? Adakah waktu kita marah tu kita benar-benar membantu dia untuk membina sistem kawalan diri yang baik? Adakah waktu kita marah tu kita betul-betul mengajar dia untuk beri respon yang betul? Bila dia stres, bila dia tantrum dan sebagainya. Dan satu hal lagi, kita kena ingat yang kita nak anak kita nanti bila besar, bila dia stres atau bila dia marah, bukan otak reptilia dia yang aktif, tapi otak rasional dia yang aktif. Kalau bila anak ni stres tapi otak kita punya respon ni sebenarnya kita punya respon ni sebenarnya sangat efek, memberi kesan. Sangat memberi kesan kepada bagaimana anak tu regulate emosi dia bila dah besar. Kalau kita jenis marah-marah bila anak menangis, so anak tu dia tak tahu bila dia emosi, rupanya ada cara untuk digunakan otak rasional untuk difikirkan rasional lah. So kita nak bantu anak, bila kita beri respon tu, kita nak bantu anak bina kawalan emosi yang baik lah. Okay? Supaya dia terus rasional bila dia menghadapi stres dan sebagainya. Okay. Bermakna tu kat sini, saya ada sesuatu lah, maksudnya di sini ibu itu memang kena rasional. Ibu itu sendiri. Betul. Kalau agak-agak memang susah nak rasional, kita as a parents, kita kena ada satu kemahiran tau. Kemahiran apa? Kemahiran buat bodoh. Kemahiran buat bodoh. Kita kena kalau macam buat dono. Buat dono, buat tak tahu je. Buat je. Kalau kita nak fokuskan sangat pada perangai anak tu, memang kita boleh explode. So kita kena ada satu masa tu kita perlu ada kemahiran buat bodoh ini supaya kita tak affected dengan anak punya perangai. Kita ni nak suruh bila nak buat perangai, bila nak mengamuk, kita nak suruh anak bertenang. Sedangkan kita sendiri pun tidak bertenang. Suruh anak bertenang dengan cara yang kita sendiri tidak bertenang. Okay? Betul. So kita kena ada. Kita kena tenangkan. Pastikan diri kita bertenang dulu. Kalau tak mampu, lari dulu. Larilah kejap. Okay? Betul. Alright. Dan tips kedua bagaimana untuk memotivasikan anak untuk buat baik adalah connection, jalinan hubungan dengan anak. Sebenarnya kan
nak jalinkan kerjasama yang baik dengan anak ni, kita kena betulkan connection dengan mereka dulu. Maknanya kalau kita rasa anak ni bermasalah, sebelum kita correct anak ni, kita kena connect dulu. Connect before correct. Bila dah ada connection yang baik, sebenarnya lagi mudah untuk kita correct anak tu. Okay? Dan untuk anak ada connection dengan baik, anak-anak tu perlu ada rasa 4F. Okay? Dia macam ni tau, anak-anak ni, 4F. Anak-anak ni dia, emosi dia macam cawan kosong tau. So setiap hari cawan tu kita kena penuhi dengan kasih sayang, dengan jalinan, dengan hubungan, dengan interaksi, dengan aktiviti. Okay. Cawan tu kena kita penuhi. Kalau kita tak penuhkan cawan tu, itu yang start anak buat tantrum lah, kan? Start anak tu. Dan anak ni sebenarnya, kalau mereka tak dapat perhatian dari rumah, esok bila dia dah sekolah, dia akan cari perhatian dekat sekolah. So bila kat sekolah, terjadi perangai menjadi-jadi. Dan kita as a parents, kita kena jadi bahu untuk anak menangis. Especially yang remaja lah. Kita kena jadikan bahu kita ni tempat untuk anak menangis. Kalau tidak, anak esok, kalau kita tak cari bahu lain untuk anak menangis, dia akan cari bahu lain. Dan kita takut bahu tu adalah bahu orang yang salah. Alright, so kita parents perlu jaga connection kita dengan anak. Macam mana kita beri anak keperluan makan, keperluan pakai dia, keperluan pendidikan dia. Macam itulah sebenarnya kita perlu beri mereka keperluan emosi. Penuhi keperluan emosi mereka. Di sini saya melihat ada macam ibu, kalau ibu tu daripada ibu ayah yang garang daripada kecil. Jadi budak tu dah tertutup. Anak-anak ni dah ada tertutup di situ untuk terbuka, berkongsi cerita, berkongsi masalah, meluahkan. Sebab dia rasa mak ni nak pangkah je. Daripada kecil dia dah di-train dengan pemikiran yang salah, nak cerita salah, nak luah salah. Jangan jadi benda tu dah diprogram daripada kecil. Itu yang kadang bila saya melihat apa yang Puan Wawa share ni, kan ramai wanita-wanita hari ni share juga anak dah remaja dan sebagainya. Jadi kita melihat benda ni berlaku bukan proses hari ni. Bila dia mengadu anak, percaya kawan, anak tak dengar cakap, anak memberontak. Dia proses tu berlaku daripada kecil. Daripada bagaimana ketika anak mereka kecil tu, adakah hubungan tu sekadar ibu dengan anak sahaja. Sehingga kan dia rasa macam askar pula. Maksudnya macam terlalu keras sangat pun. Maksudnya ibu dengan ayah ni perlu ada ilmu seni psikologi juga di situ. Betul. Ya that's why kita ni parents kadang jangan layan anak tu macam anak tu pekerja. Semata-mata komunikasi dengan anak tu menyuruh, marah. Arah suruh semua betul. Kita kena bina komunikasi yang selain daripada marah dan menyuruh tu. Kita kena banyak-banyak bersembang dengan dia, main teka-teki. Bersembang pasal abang rasa kenapa abang suka makan coklat sembang benda-benda yang bagi kita macam kan, benda-benda macam yelah, macam tu kan. betul. Biasakan communicate benda-benda yang kita rasa macam remeh ni. Okay. Betul. Sebab apa? Sebab bila kita ada connection yang baik dengan anak, kita ada jalinan hubungan yang baik dengan anak, kita akan mampu untuk bentuk kerjasama yang baik dengan anak juga. Sebab apa? Sebab dalam diri anak tu dia punya cawan emosi dah full. Dia dah ada 4S ni tadi. Dia dah ada rasa secure, dia dah ada rasa seen, dia dah ada rasa safe dan dia dah ada rasa soothe. Okay? Safe ni maksud dia dah rasa yes, mak aku ni, mak dan ayah aku ni kalau apa-apa berlaku mereka lah hero. Memang anak kita ni, hati kita ni sebagai hero. Walaupun kita rasa diri ni aku tak cukup baik sebagai parents, tapi di mata anak memang kita as a hero. Dan yang kedua adalah anak tu rasa secure. Bila dengan kita, dia rasa macam kita apa-apa berlaku kat diri mereka di luar sana, mereka rasa tak apa. Aku ada rasa secure dari parents aku boleh beri aku rasa secure tu. Betul. So bayangkan. So saya memang tak boleh bayangkan parents yang sepatutnya jadi pelindung anak tapi jadi
apa haruan makan anak lah apalah kan, nauzubillah min zalik, tak naklah benda tu berlaku. Tapi, apa ni, Puan Wawa, benda tu memang Mm-mm. sihat. Kes-kes macam tu memang saya memang pernah handle. Memang memang pernah handle. Kadang, dia cakap, "Oh, sebenarnya daripada kecil dia ni ayah dia gini-gini, pak saudara dia gini-gini." Hmm. So, saya melihat benda ni bukan tentang satu generasi. Dia bukan tentang ayah dia je. Bila kita kali-kali rupanya tok dia, maksudnya benda ni Hmm. sekarang ni perlu terbina. Maksud siapa yang boleh break break dia dia apa ni, circle tu kan, Cycle. cycle tu. Hmm. Macam break dia habit tu, cara fikiran yang Betul. macam tu, pattern-pattern, pattern-pattern yalah tindakan, pattern cara dia fikir, sikap dia. Jadi bila tengok bila bertambah lagi bila Puan Wawa share kan, macam ni saya sebab hari-hari, hampir hari-hari saya berhadapan dengan wanita yang macam-macam isu. Isunya macam bukan sikit-sikit, kadang-kadang apa ni, kadang kita rasa alah masa kecil dilebih-lebihkan. Macam tu je. Dia terasa, tapi dia pun tak perasan bahawa dia terasa tu boleh membawa kepada dia besar. Efek Dah pada bela. kehidupan dia sekarang. Dia pun tak perasan, dia kata, "Ya ke saya masih dendam dengan mak saya?" So bila kita Hmm. kita macam saya ada buat terapi kan, bila kita buat terapi tiba-tiba Hmm. memori tu datang tanpa dia sedar. Saya rasa benda ni saya dah lupa, dia kata, "Takkanlah benda ni boleh ada dalam fikiran saya, tak pernah Hmm. terfikir." Tapi itulah dia, Hmm. subconscious kita bekerja, kan? Subconscious ni bukan bekerja Betul, betul, macam betul. itulah cara dia ada tersimpan dekat memory bank dan sebagainya, dan benda tu kadang-kadang Hmm. bukan selalu datang dekat kita, tapi kita pun rasa tak siapa yang tak kena kan. Ada Hmm. satu yang itulah kadang bila Puan Wawa share macam ni kan, tu saya rasa kesian. Maksudnya bila ada ilmu macam ni, ibu tu bila Puan Wawa bawa ilmu macam ni, ibu tu akan timbul kesedaran. First kita nak timbulkan kesedaran je dulu. Betul. Sebenarnya um, bila teknikal, macam mana orang tu nak buat teknikal kalau dia tidak ada kesedaran? Sebab itulah ilmu Betul. ni untuk fasa membangun kesedaran dahulu. Maksudnya Betul. membangun, maksud dia tersedar. Bila dia tersedar, dia akan datang satu uh, next step seterusnya untuk bertindak, untuk merubah diri, untuk baiki apa yang dah lepas, yang dah berlaku. Mm-mm. Itu yang saya tengok. Betul, tapi Ya. betul, possible untuk benda yang memori lama tu keluar balik. Sebab apa, Ya. dekat kita punya otak ni dia ada highway yang dipanggil Betul. neuron kan, highway. Kadang highway tu dah ada tapi dah lama tak guna. Tapi once Ya. kita tersentuh topik tu, dia dah termasuk dalam highway tu, dan waktu tu lah kita baru tersedar memang itulah jalan yang dilalui. Dan Ya. tapi kita kena ingat, kita mampu untuk jadi game changer. Bila kita ada history yang macam tu, kita ada dua pilihan, sama ada kita jadi Betul. game changer atau kita jadi victim. Kita boleh Betul. jadi victim dengan kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan orang yang dulu ibu aku jadi macam ni. Dululah. Kita Betul boleh ni. jadi victim, dan dalam sesama kita boleh jadi game changer. Ini yang dibuat oleh orang-orang yang telah berjaya merubah bukan saja diri mereka tetapi merubah dunia. Contohnya Oprah. Oprah Winfrey tu dulu dia dibesarkan dalam keadaan yang serba miskin, abusive. Betul. Lepas tu dia pernah kena sex abuse kan, tapi bagaimana dia jadi game changer, dia merubah dia punya hidup dan break the cycle. Bukan saja dia break the cycle, malah dia continue spread dia punya Perubahan. love tu dekat satu Betul. dunia kan. Betul. Kat situ sebenarnya kesedaran itu, nak jadi game changer ni diperlukan ilmu dan kesedaran tu. Betul. Kesedaran tu hadir daripada ilmu. Sebab itulah Puan Wawa sangat baguslah sharing Puan Wawa ni. Maksudnya kita akan bangun satu kesedaran pada ibu-ibu yang ada trauma masa kecil. Dia kata okey, yang berlaku telah pun berlalu. Sekarang ni anak aku ni amanah sekarang. Dan sekarang ni apa yang perlu aku baiki, aku boleh buat perubahan kan, supaya tak berulang lagi benda macam tu kan, insyaAllah. Jadi Dia nak boleh lakukan perubahan ni memang sangat susah, tapi Wah. it's possible. Dia punya Ya. susah tu macam kita nak buat track
track dalam hutan kan, jangan highway kan, highway dah ada dah. Tapi kita tak nak guna highway tu, kita nak guna highway yang baru. Kita nak bina highway baru. Proses nak bina highway baru itu sangat susah dan memakan masa dan usaha yang sangat besar. Dia kena konsisten, yang penting konsisten lah. Betul. Once kita dah start bina dan kita guna, benda tu possible untuk kita lalu. Dan apa jadi pada kita punya highway lama tadi, dia dah start jadi buruk, start jadi macam dah tak terpakai, dah start turun semak. Okay. So, bila kita rasa macam susahnya nak berubah, tak apa. Konsisten. Konsisten itulah yang akan bantu kita untuk one day rasa macam mudah je. Okay, yang seterusnya. Betul. Okay, bab connect before correct ni, apa yang kita boleh lakukan, connection dengan anak tu kita kena betulkan. Selalu peluk anak, selalu cium anak, pandang mata. Pandang mata ni sebenarnya kita nampak macam remeh je, tapi kesan dia dari segi psikologi sangat besar. That's why kadang-kadang kalau saya busy macam mana bukan saya panggil anak saya, sini jap, kita main lawan mata. Saja saya panggil dia lawan mata. That's why orang buat peribahasa dari mata turun ke hati tu memang ada dia punya power dekat situ. Tinggal aku memandang mata tu memang powerful. So banyak-banyak pandang mata anak. Kemudian alu-alukan emosi, mendengar dengan empati. Lepas tu kalau ada momen masa dengan anak tu, sebenarnya kalau nak connection dengan anak, kalau dalam sehari tu busy macam mana pun, 15 minit masa yang berkualiti dengan anak tu pun sebenarnya dah cukup powerful untuk cipta connection yang banyak. Tentang 15 minit yang kita 15 minit berkualiti yang kita spend dengan anak tu boleh jadi memori yang kekal untuk 15 tahun akan datang. So jangan sia-siakan momen dengan anak tu. Okay? Okay, yang seterusnya. Seterusnya adalah love and firm. Love and firm ni adalah parenting kita. Saya nak sentuh sikit lah bab parenting style. Kita kadang tak tahu sebenarnya anak kita ni kita nak manja-manjakan ke, berkasih sayang ke, tak boleh marah langsung ke. Okay. Dalam satu kajian, dia sebenarnya parenting style ni ada 4 jenis lah. Ada yang jenis memang tak hiraukan langsung lah, jenis macam membesarkan anak tanpa memberi kasih sayang. Ataupun dia rasa macam besarkan anak tu cukup sekadar bagi makan, pakai, sekolah cukup. Tak payah layan emosi dia, itu tak payah. Itu jenis yang kita namakan dismissing parents lah. Yang kedua adalah parents yang manjakan anak sangat. Manjakan anak, bagi sayang, peluk, cium. Sampaikan anak tu buat masalah pun tak nak tegur, dia okey je. Kalau cikgu tegur, dia marah cikgu balik. Manjakan sangat anak. Okey, sampaikan anak buat salah pun dia tak apakan. Dan ada yang ketiga jenis parenting pula. Parenting yang jenis marah-marah. Okey. Dia rasa macam aku dulu jadi orang sebab mak aku garang. So aku kena garang dengan aku supaya anakku berdisiplin. Dia fikir macam tu. Betul. Dia rasa macam garang tu adalah yang akan membina anak. Dia tak tahu sebenarnya efek dia kat mana. Sebenarnya tak adil untuk kita cakap aku jadi orang sebab mak aku garang. Sebab mungkin bukan yang mak dia garang tu yang menjadikan dia orang. Mungkin ada usaha mak dia yang lain tu yang menjadikan dia orang. Bukan yang garang tu. Okay? Contoh So macam kita mana? tengok balik. Macam sebab selalu mungkin dengar. anak tu mungkin mak dia jenis garang. Tapi bab emosi pun garang sebab mak dia jenis stres ke apa kan. Tapi bab emosi ada hari yang mak dia neutral kan, baik dia punya perasaan, connection dengan anak dia dah betul, bonding dah betul. So adalah kat situ dia punya kesan dia kan. Okay, itu 3 jenis parenting. Dan yang keempat adalah yang jenis love and firm. Maksudnya dia sayang anak, dia peluk anak, dia cium anak, tapi dalam masa sama bila bab peraturan, bila bab adab, bila bab agama, dia firm. Okay, dia ada landasan yang disediakan untuk anak. Ada boundary yang dia sediakan untuk anak. Dia bagi tahu okey kat sini tak boleh mana don mana do. Okey, dia ada peraturan dia. So untuk tiga jenis parenting yang saya sebutkan tadi, dia leads kepada masalah perkembangan mental, masalah mental anak.
Yang membuatkan anak tu bila besar cepat depres, ada masalah susah nak kontrol emosi, ya. Dan kita parenting style yang perlu kita pilih adalah parenting style yang love and firm. Maksudnya sayang pun sayang tapi ada had dia. Okay? That's why when it comes to rules, it doesn't have to make your kids love you. Being a loving parent doesn't make that your job is to make your kids love you. Sayang anak juga tapi but rules no compromise. Gitu. Yelah, okay. Sebab ada orang tak faham, dia jadi macam ni tau. Bila kita banyak dengar tak boleh marah anak, tak boleh marah anak, dia tak faham. Dia ingat ke tak boleh marah tu tak boleh tegur anak. Kita marah tu marah dengan penuh kesedaran. Kita marah, maksudnya kita marah sembrono. Kalau tak boleh marah tu maksudnya kita kan salah sikit membebel panjang, lepas tu ungkit dah. Itu maksudnya macam kalau marah bertegas maksudnya beri dia peraturan, tegur apa yang tak boleh buat, itu boleh. Betul. Tapi itulah kita kena tengok kita punya marah tu untuk mengajar, mendidik ataupun sebenarnya kita nak melepaskan perasaan marah tu. Kita kena tengok kita punya marah tu gunung tak apa kan. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah reinforcement. Anak ni kita tengok kalau umur 2 tahun kita nak bagi dia faham peraturan. Tak boleh sebab anak tu dia belum ada kapasiti untuk membezakan baik dengan buruk. Dia tak tahu benda yang dia buat ni baik ke buruk. So kita jangan expect anak ni bila kita cakap sekali anak tu boleh terus ikut cakap kita. So kalau cakap ke anak, okay air ni hati-hati jangan bagi tumpah. Tapi still dia tumpahkan air. Kat situ kita kena tengoklah apa perkembangan anak tu waktu tu. Anak 2 tahun ni dia belum ada kapasiti untuk fikir baik buruk dan dia belum ada kawalan diri yang baik. That's why kalau kita suruh anak tu buat something, still susah untuk dia ikut kita punya peraturan. So banyak-banyak bersabar untuk anak-anak kecil. Biasa kalau dah 7 tahun tu insya-Allah okey dah, dia dah faham peraturan dah. Tapi untuk anak baru 7 tahun tu kita janganlah rasa letih untuk sentiasa mengingatkan mereka. Okey? Okey. Tapi ada cara untuk anak tu termotivate untuk buat baik. Caranya adalah dengan kita memperkenalkan sistem rewards. Sistem selalu ada orang pakai reward, ada orang pakai denda. Okay? So kita ikut keperluan kita, mana yang sesuai untuk kita. Okay. Seterusnya. Untuk rewards ni sebaiknya kita, kalau kita cakap je, abang buat macam ni dosa, abang buat macam ni pahala. Daripada kita cakap macam tu, benda tu tidak mendatangkan kesan yang besar kepada anak. Sebab anak ni selalu dia belajar lebih baik dengan visual. Jadi kita kita berikan reinforcement secara visual dengan anak. Contohnya kita sediakan star chart macam ni. Saya sediakan star chart untuk anak saya. Supaya saya senaraikan apa perkara-perkara yang kalau dia buat, dia akan dapat. Contohnya kalau dia siapkan pergi sekolah bersiap sendiri, so dia dapat bintang waktu tu. Kalau hari tu dia tak tengok pun langsung, dapat bintang. Hari tu dia mengaji, dapat bintang. So dengan adanya benda-benda macam ni, dia termotivasi untuk buat baik. Okay? Nak kongsi juga. Boleh. Wah. Sebenarnya ni untuk ni lah, nampak sebab awal-awal tu saya buat jadual. Lepas tu macam kan makin panjang. Jadi mula-mula awal boleh ikut kan. Lepas tu PKP makin dilanjutkan. Yang ni kira baru siap tadi. Dia punya ni nak menarik besar. Nampak saya A4 je. Kecil je, masya-Allah. Menarik sangat tu. Boleh kongsikan juga tu. Dia kalau reward chat ni dia banyak jenis lah. Ada yang pakai chat. Macam yang saya tunjuk tadi, ada yang pakai chat. Itu saya pakai chat lah. Ada yang pakai isi dalam satu balang tu, letak bola banyak-banyak kan. So, bila dia buat salah, keluarkan bola tu. So anak tu boleh nampak sendiri, alamak bola dah makin kurang, aku kena stop buat jahat ni. So anak rasa macam itu cara negative reinforcement lah. Macam mana? So itu antara idea. Maksudnya bola, kalau dia buat salah, sediakan bola, keluarkan bola tu. Tak payah pukul dia. Jadi tak tahulah kan.
Oh, anak saya kalau buat macam tu dia punya takut tu. Ah, Saya keluarkan bola je dia terus. ya. Dia punya Oh, effect. betul. Wow, maksudnya cara dia Betul. bukan yang kreatif kan, maksudnya santai, Mm-mm. tapi dia sangat memberi kesan kan, maksudnya dia Betul. membina lah dia. Hmm. Dia membina regulasi, dia macam dia tahu kat mana dia belajar untuk kontrol tindak tanduk dia. Hmm. Okey, yang Baik-baik. seterusnya adalah caught being good. Ni pun boleh guna juga pakai apa batang aiskrim, tulis apa benda kita nak anak buat kan. Bila dah siap letak batang aiskrim. Okay, contoh Oh, yang lain lagi. Contoh yang lain lagi. Next. Ni contoh jugalah batang aiskrim. tu batang Rasa macam aiskrim tu buat macam mana? dekat batang aiskrim tu kita tulis apa benda yang yang kita nak anak buat. So bila dah Oh, buat, pop, letak. wow. So anak rasa, kan anak ni kalau tengok secara Ha, visual dia lagi teruja kan. betul, So bila betul. dia nampak tengok kesan dia, dia nampak efeknya perbuatan dia rasa lagi motivated nak buat baik. Okay. Menarik. Rasa nak jadi kecil semula. Rasa nak jadi kecil semula. Kita yang dewasa ni pun boleh buat tau sebenarnya. Ya. Betul. Macam saya, tapi saya tak buat macam ni lah. Saya buat yang macam chat macam tadi, tapi untuk Okey. diri saya dengan suami. Ah. So nampak macam alamak dia lebih hari ni daripada aku. So kita pun rasa tak boleh jadi, aku pun nak try cari benda yang Wow. try cari benda yang boleh kalahkan dia macam tu. Menariknya. Tuliskan senarai apa? Solat jemaah, Ha. zikir, dengar tadabbur. Buat senarai-senarai yang macam tu yang menjadi perlumbaan kita dengan pasangan kita. Oh, menarik. Okay, seterusnya. Seterusnya ini pun boleh buat. Nampak tu? Kita letakkan jar kan? Jar tu kita buat level up. Kalau macam anak dah kempit satu tas, kita masukkan apa dia letak ni? Batu kan? So anak boleh nampak level up sampai kepada level yang teratas tu, dan dia boleh dapat dia punya reward. Kita tanyalah dia nak reward apa? Nak reward aiskrim ke, reward sesi main telefon ke, reward main, kita kena tanya dia apa reward yang dia nak. Wow. Okay? Dan sebenarnya saya guna satu apps ni, nama dia Good Rizky. Apa tu? Saya guna Good Rizky. Good Rizky. Nanti reward. kita. Okay. Menariklah sebab dia pun ada sistem yang kalau anak buat baik, okay, dia level up. Kalau anak tak dengar cakap, kita boleh turunkan dia punya level tu. So, anak boleh nampak sendiri. Anak boleh nampak sendiri. Alamak, makin lambat lah aku dapat telefon yang macam tu. Ni ni. Good Rizky. So bila anak buat baik, kita ni lah. Menarik. So dia level up. Okay. So bila sampai atas tu, dia dapatlah reward dia. Okay. Itu antara positive reinforcement lah. Positif atau negative reinforcement yang menjadi motivasi untuk anak untuk buat baik. Okay, seterusnya. Ajar anak teknik kawal emosi. Nak ajar anak teknik kawal emosi ni sebenarnya saya rasa Coach Nora pun mesti dah banyak buat teknik kawal emosi ni dengan parents-parents ataupun dengan followers lain, betul tak? So sebenarnya teknik kawal emosi ni juga boleh dilakukan kepada anak-anak. Kita boleh ajar anak. So maknanya ke anak tu, kalau anak tu nangis, kalau anak tu marah, kalau anak tu sedih, kalau anak tu frust, walaupun those emotion are negative emotion, tapi tak bermakna anak tak berhak untuk menghadapinya. Kita ajarkan anak, okay, you can have that kind of emotions, but you need to know how to you channel that emotion. Macam nak channelkan emosi tu. Okay. Antara channel yang boleh lakukan adalah next. Teknik deep breathing. Teknik deep breathing macam yang biasa kita lakukan lah. Biasa kan kalau kita marah ke kita frust kan, kita punya jantung ni duduk. So bila kita buat teknik deep breathing ni, kita menstabilkan semula degupan jantung. Sebab apa kita kena stabilkan degupan jantung ni? Kenapa teknik breathing ni?
dia membantu untuk bila Oksigen. bila kita punya jantung berdegup kencang, kita akan test otak kita untuk keluarkan hormon stres. So itu yang Betul. kita tak nak. So kita sebelum otak kita keluarkan hormon stres ataupun otak kita test organ lain untuk keluar hormon stres, kita stopkan that process dengan teknik deep breathing. Seterusnya adalah teknik mindfulness. Mindfulness ni macam yang saya selalu share lah. Pejam mata, cari bunyi yang boleh didengar, rasa yang boleh dirasa dekat lidah, tangan kita cari tekstur yang boleh kita sentuh. Kita betul-betul feeling dengan moment yang kita hadapi tersebut. Okay. Kenapa kita buat benda macam ni? Sebab otak kita ni, otak neokortex kita, otak rasional kita ni, dia berfungsi untuk berfikir untuk selesaikan masalah ataupun ialah untuk berfikir lah. Satu lagi fungsi dia adalah dia proses apa input sensory. So bila kita terlalu banyak otak kita terlalu busy berfikir. So mental noise kan orang panggil mental noise, too much mental noise. Kita nak stopkan mental noise tu, kita switchkan fungsi otak tu untuk proses sensory. Kita do this kind of things. Okay. Dan seterusnya adalah kita stimulate kita punya sensory tu sendiri dengan cara kita main stress ball kan. Main stress ball tu dia stimulate sensory proprioceptive, sensory sendi. Okay. Ataupun duduk dalam sensory swing, kita melompat. Dan sebenarnya solat tu sendiri adalah penuh dengan teknik-teknik untuk kawal emosi. Betul. So, waktu kita ambil wuduk tu, kita dah dapat sensory, kita dah dapat input sensory sentuhan. Waktu dengar bunyi air tu, kita dah dapat input sensory sensory auditory. Yang pasti waktu kita ambil wuduk, waktu kita solat tu, kita kena betul-betul mindfulness, kita betul-betul kena khusyuk lah. Betul-betul feeling. Dan even gerakan solat tu pun sebenarnya kalau kita belajar acupressure, those acupressure tu semua kita boleh dapat dalam solat. Waktu kita sujud, kita dapat acupressure dekat dahi, dekat tangan kan. That's why solat kita kena betul-betul jaga, buat betul-betul. Okay. Seterusnya ajak anak tu. Alamak, ayah marah lah. Jom kita solat. Ajak anak bila marah apa yang perlu dilakukan. Saya suka buat macam ni. Macam kalau anak saya marah kan. Okey, abang tengah marah kan. Abang tengah marah. Okey, cuba cerita. Abang marah besar ni ke besar ni? Besar ni. Okey, cuba abang lukis marah abang tu macam mana. So anak saya pun lukis lah marah dia. Macam itulah rupa dia. Macam dalam gambar tu. Itulah rupa dia marah. So untuk anak yang dah boleh menulis, mungkin suruh dia tulis diary ke. Suruh dia channelkan emosi dia melalui mewarna pun boleh. Okey. Mewarna, melukis, menulis. Those kind of activities yang akan membantu anak channelkan emosi dia. Dia alirkan dengan sihat. Betul, tak terbuku, tak tersimpan. Dia alirkan dengan cara yang sihat. Subhanallah. Betul, tak adalah terbeban kat sini kan. Okey, seterusnya tapi jangan pula bila melukis tu tengok lukisan tak cantik rasa lagi stres. Kan? Kita melukis dengan niat macam nak apa alihkan perasaan tu. Okey, seterusnya adalah kita ajar anak kalau rasa macam stres sangat senyum. Senyum nak, sebab apa? Senyum tu otot, bila kita senyum, otot pipi kita akan hantar signal ke otak untuk keluarkan hormon gembira. So, senyum nak, mama marah dengan ayah tadi pun mama senyum je. Kan? Ajar anak untuk senyum ketika marah. Dan yang seterusnya adalah ke berapa tu ke-6. Adalah kita cakap benda yang baik. Kita tahu kan otak kita ni mudah ditipu dengan perkataan. So kita kena cakap perkataan-perkataan yang baik. Kalau dalam hati kita, dalam otak kita asyik fikir macam selalu provoke diri, rasa diri tak cukup baik, rasa diri ni not good enough lah. So memang kita akan rasa diri kita tak not good enough. Berita baiknya kita boleh tipu otak kita. Kita cakap benda yang baik. You are enough, you are good mother. Saya marah betul kalau kawan saya cakap, aku susah lah nak bertenang wah sebab aku ni memang mak semua, aku memang garang. Kalau itu yang kita fikirkan, kalau kita punya self image tu kita tak betulkan, memang kita akan susah nak berubah. So self image tu yang pertama sekali kita kena ubah. Okay, Betul. selalu cakap kita,
Yakinkan kat diri kita yang kita mak yang baik, yang baik. Mula-mula kita rasa macam Macam tak betul je mula-mula macam kan. tak betul je. Betul je. Tapi teruskan je cakap. Betul. One day kita punya subconscious mind tu akan terima Betul. kenyataan dan akan menzahirkan melalui tindakan kita, insya-Allah. Ya, Seterusnya, insya-Allah. okay, emotion card. Mungkin boleh buat macam ni kat anak. Emotion card saya tak siap lagi. Sebab nak kena lukis-lukis lah apa kan. Okay, kita buat macam ni, emotion card. Kalau anak tu meradang, suruh dia pilih card. Awak tengah ada rasa apa ni? Rasa marah ke, rasa sedih ke, rasa kecewa? Pilih. Dan suruh anak pilih. So nak buat apa ni? Kecewa ni nak buat apa? Nak nangis ke? Nak mewarna ke? Nak tulis ke? Nak dengar Quran ke? Nak self-talk ke? Nak pergi berjalan ke? Nak stretching ke? Pilih kad tu. Supaya anak have that visual bantuan visual untuk dia buat apa yang seterusnya bila dia mengalami tantrum atau meltdown tu. Okay? Okay, seterusnya. Rasa dah habis kot. Apa yang penting adalah kita membantu anak mengendali emosi, bukan menjadi dewasa pemarah seperti kita. Dan apabila mereka ada masalah, mereka mampu berfikiran rasional, bukannya jadi penakut ataupun jadi nak melawan ataupun jadi nak larikan diri daripada masalah. Dan yang seterusnya adalah bila kita nak anak kita tu mampu fokus untuk selesaikan masalah, bukannya bila ada masalah kita fokus kepada masalah tu. Okay? Okay. Dan kita as a parents, kita jagalah kata-kata kita. Walaupun anak kita ni, memang semua anak ni memang mencabar. That's why Allah beri keistimewaan kepada parents ni pahala yang sangat banyak. Keistimewaan yang sangat banyak. Dia punya tahta seorang ibu ni di tempat yang istimewa. Kan? Allah dah letak dah di tempat istimewa. So, tapi kita kena jaga kita punya mulut ni. Saya sendiri pun kadang geram ni nak terluah je. Cakap je. Nak dia cakap. Aku ni geramnya, kau ni nakannya. Nak cakap, degilnya. Kadang nak terluah tapi try untuk elakkan untuk melabel. Beri anak label. Nakalnya, degilnya, penipu. Sebab apa? Sebab dos perkataan, dos perkataan akan masuk ke dalam kepercayaan, sistem kepercayaan anak. Words tu akan mempengaruhi cara pemikiran anak dan cara pemikiran anak tu akan mempengaruhi tindakan anak. Dan tindakan anak itu akan membina tindak tanduk anak yang akan membina karakter dan karakter itu akan membina dia punya nasib. So bayangkanlah kalau negative words yang kita berikan anak, rasa-rasanya apalah nasib anak bila dah besar. That's why kita kena berhati-hati as a parents. Pilihlah untuk berkata-kata atau label yang baik-baik. Okay? Okay. Alright. Wow. Seterusnya saya itulah penutupnya. Okay? Dah settle dah. Cuma sebelum saya berakhir, saya cuba nak nasihatkan kepada rakan-rakan ibu dan bapa. Perkongsian ni bukan untuk buat kalian rasa bersalah, rasa macam banyaknya salah aku as a parents. Bukan. Tapi kita it's okay to make mistake. Okay? There is nothing wrong about learning. Kita sentiasa belajar. Even saya sendiri pun sentiasa belajar. Kadang bila baca buku ni dapat ilmu baru, bergaul dengan pakar ni dapat ilmu baru. So ilmu-ilmu itulah yang menampal sempurnaan saya. Ketidaksempurnaan saya. Okay? Kita bukan nak try jadi perfect. Kita bukan try nak jadi perfect parents. Kita takkan mampu jadi perfect parents. Okay? Kita raikan kesilapan dan kita sama-sama belajar. Saya tak perfect. You all tak perfect. Jadi even saya sendiri pun walaupun saya ada ilmu ni tapi saya masih struggle untuk macam nak apply ni kat mana. Saya tak perfect. Okay? So jangan pandang saya ni sebagai, jangan expect saya banyak ilmu so anak saya pun perfect. No. Anak saya pun sama macam you all dan saya pun masih struggle untuk apply apa yang saya belajar. Okay? So
let's not expect perfect in parenting world. Okay? Hmm. Apa yang penting adalah dalam parenting ini bukan untuk jadi perfect, tapi berusahalah untuk jadi patient. Usahakan untuk jadi penyabar tu, bukan usaha untuk jadi perfect. Alright, dahulukan untuk jadi penyabar. Alright. Not be a perfect parents, but be happier parents, be calmer parents, be better parents, parents yang lebih berilmu, insyaAllah. InsyaAllah kalau jangan rasa dibebani, rasa diri ni tak cukup baik, okay? Kita terima diri kita seadanya. Kita dah banyak berusaha untuk anak kita. Tapi selama kita berusaha untuk anak kita tu, kita tak pernah ucapkan terima kasih pada diri. So ambil masa, satu hari tu ucapkan terima kasih pada diri sebab dah banyak buat berusaha untuk keperluan anak semua, keperluan diri, okay? Ambil masa untuk berterima kasih pada diri sendiri. Kadang kita ni selalu banyak provoke diri, jangan rasa diri tak cukup baik, rasa diri aku main teruk. No, kita stop provoking yourself, you are good enough. Okay, tiba masanya untuk kita perbaiki mana yang kurang tu. Okay, insyaAllah. Saya rasa setakat ini sahajalah. Wow. Perkongsian saya pada hari ini. Sejam lebih 2 jam ke? Lebih. 2 jam juga. InsyaAllah minta maaf sangat sebab pakai masa yang lama untuk korang. Tapi subhanallah ilmunya sangat sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus, sangat-sangat diperlukan oleh ramai ibu-ibu di luar sana. Subhanallah. Saya pun banyak belajar daripada Puan Wawa. Terima kasih banyak sebab sudi meluangkan masa yang panjang untuk kami. Dan yang juga jemput. Subhanallah, yang mana berminat untuk tahu lanjut tentang dunia parenting, ilmu parenting ni boleh. Macam mana Puan Wawa? Saya Instagram saya tak ni, saya tak aktif, so tak payah add kat situ. Just follow saya kat Facebook, Wawa Syauqi. Dan saya juga ada buat channel Telegram, Parenting Penting. Dan saya turut mengendalikan 3 channel dekat Facebook. Satu ni channel daripada Dr. Taufik yang saya juga co-admin, Kelakar Anakku Hari Ni Weh. Dan yang kedua adalah Avengers Families. Kat dalam tu ada banyak sharing dan kita akan share lebih banyak ilmu-ilmu yang menarik daripada lebih ramai influencer. Tapi dia hanya members saja yang boleh tengok. So kalau nak tengok kena jadi members, kena join group Avengers Family tersebut. Dan yang ketiga adalah the Pro Parenting, Facebook The Pro Parenting. Facebook The Pro Parenting ni kita akan letakkan post-post daripada pakar-pakar ataupun orang-orang yang memang ada kapasiti dalam bidang parenting, insyaAllah. Dan jangan lupa follow saya lah, Wawa Syauqi sendiri. Terima kasih banyak Nora. Terima kasih buat Puan Wawa atas kesudian ilmu ni sangat ilmu Allah sangat luas bila saya duduk tengok ilmu yang Puan Wawa share tadi, ada satu yang membuat saya macam tersedar, ia ibulah, sebab pada saya ibu, anak yang lahir daripada ibu yang terluka berpotensi besar untuk melukakan. Jadi kita sama-sama is about dia bukan satu ilmu ni bukan satu macam pengakhiran belajar ni you kena perfect, tak. Dia adalah sebuah proses. Dia adalah sebuah proses untuk kita jalani, lalui, praktis, lepas tu nanti baiki lagi, cuba lagi, baiki lagi, sebuah proses yang tidak akan ada kesudahannya, kan. Jadi bila saya melihat tadi kan banyak apa yang Puan Wawa cakap, beri kata-kata yang baik pada anak, tapi jangan lupa bagi seorang wanita, sebelum kita nak beri perkataan baik pada anak-anak pasangan, untuk diri kita tu, bila kita ada stok kasih sayang banyak, stok kasih sayang yang menebal dalam diri kita, insya-Allah stok tu akan melimpah-limpah. Jadi lebih mudah untuk kita memuji anak, menyantuni anak kita, meraihkan anak kita, berdamai dengan emosi anak. Cuba
cari juga membangun kesedaran untuk pertama banyak juga puji diri kita, bukan puji Betul. riak tu dia berbeza kan. Ni puji Betul. memberi kata-kata semangat pada diri kita, memberi kata-kata positif pada diri kita setiap pagi dan setiap malam kan. Betul. Kemudian reward juga diri kita. Kita buat macam ni kan nak reward anak kita kan. Apa pula kita nak reward diri kita tu kena buat. Tu saya menarik saya tengok tadi Puan Wawa kata dia buat dengan suami. Maksudnya bila dia ada ni, dia capai dan dia ada reward untuk diri dia kan. Jadi bila kita reward dia, kita akan restock. Stok kasih sayang tu restock. Kita tambah lagi tambah. Sebab kita nak beri. Tapi kita kena ada kan. Jadi insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah ilmu yang Puan Wawa kongsikan ni sangat penting kan untuk untuk semualah insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk anda semua. Jangan lupa follow Puan Wawa untuk dapatkan lebih banyak tips yang banyak tips kita kan. Okey. Terima Kalau kasih. ada saya nak tambah sikitlah. Ya. Kalau sekiranya ada apa-apa nak tanya soalan kat saya, boleh PM saya lah. InsyaAllah kalau ada soalan yang saya dapat jawab, saya akan jawab. Kalau ada soalan yang saya tak dapat jawab, saya akan serahkan kepada pakar parenting yang lain lah insyaAllah. So boleh PM saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian dan ni halalkan ilmunya dan sahabat-sahabat kita jangan lupa tekan button share bagi tahu kawan-kawan anda yang sangat struggle membesarkan anak dan sebagainya adu-aduan tu bagi tahu untuk follow, tengok, baca tak apa ini sebuah proses lah. Ini sebuah proses sebenarnya. Okey, jangan pernah putus asa insya-Allah. Pasti ada pertolongan Allah. Okey? Kuatkan semangat. Okey. Jadi tahniah dan terima kasih Puan Wawa. Jumpa lagi. Okey. Harap nanti habis PKP boleh kita bertemu depan-depan insya-Allah. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berbuka. Selamat masak dulu. Suami masak tu. Bye-bye. Oh itu. Dapat reward lah. Itulah dapat reward dah tu. Okay, bye.